Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas Al-Balaghah pada hari ini, kita akan sambung buat latihan mengenai at-tashbih. Apakah itu at-tashbih? At-tashbih adalah perumpamaan. Jadi, sebelum kita nak buat latihan at-tashbih, kamu kena ingat dulu rukun-rukun tashbih. Maksudnya, kalau kita nak membina ayat perumpamaan atau ayat tashbih ini, perkataan apakah yang perlu ada dalam nak membina ayat at-tashbih ataupun ayat perumpamaan ini. Baiklah, mohon semua tengok contoh yang Ustazah tulis di sini. Contohnya adalah al-jundiyu mislu al-asadi fi syaja'ati. Al-jundiyu mislu al-asadi fi syaja'ati. Maksudnya di sini adalah tentera itu, al-jundiyu tentera itu mislu seperti al-asadi singa, al-asadi singa, fi syaja'ati yang berani, fi syaja'ati yang berani. Baiklah, ini adalah ayat tashbih ataupun ayat perumpamaan. Kenapakah dinamakan ayat perumpamaan? Sebab kita mengumpamakan tentera macam singa. Kenapa kita menyamakan tentera macam singa? Kenapa kita mengumpamakan tentera macam singa? Sebab tentera dan singa ni ada satu sifat yang sama. Tentera dengan singa ada satu sifat yang sama. Apakah sifat yang sama yang ada pada tentera dan ada pada singa? Sifat itu adalah asyaja'ah, berani. Jadi bila kita mengumpamakan seseorang dengan sesuatu, yang mana orang itu dengan benda tersebut ada persamaan daripada sudut sifat, maka ayat ini kita panggil ayat tashbih ataupun ayat perumpamaan. Baiklah, sekarang kita lihat pula al-jundiyu dari sudut rukun at-tashbih. Al-jundiyu ni perkataan apa? Ataupun membawa maksud apa? Baiklah, al-jundiyu adalah al-musyabbah. Al-musyabbah ni maksudnya orang yang kita nak buat perumpamaan tentang diri dia, ataupun benda yang kita nak buat perumpamaan tentang dia, ataupun tempat yang kita nak buat perumpamaan. Macam tu. Okey. Kemudian yang kedua, mislu. Mislu maksudnya seperti. Seperti adalah adat at-tashbih. Adat tashbih maksudnya huruf ataupun perkataan perumpamaan. Okey. Mislu membawa maksud seperti ataupun umpama. Kemudian al-asad. Al-asad adalah al-musyabbah bih. Al-musyabbah bih ni maksudnya yang kita nak samakan dengan yang pertama. Al-musyabbah bih adalah yang kita nak samakan dengan yang pertama. Kemudian fi syaja'ati adalah wajhus syabah. Wajhus syabah. Apakah maksud wajhus syabah? Wajhus syabah ini maksudnya adalah sifat yang sama yang ada pada musyabbah dan pada musyabbah bih. Baik, jadi sifat yang sama yang ada pada musyabbah dan pada musyabbah bih kita panggil wajhus syabah ataupun persamaan sifat. Boleh katakan juga wajhus syabah ini adalah persamaan sifat. Baiklah, sekarang kita akan buat latihan at-tashbih bersama-sama. Baiklah, tadi kita dah pun tahu rukun-rukun tashbih dan pembahagian-pembahagian rukun tashbih itu. Kita pun dah faham musyabbah tu apa, adat tashbih apa, musyabbah bih dan wajhus syabah tu maksudnya apa. Jadi sekarang kita akan cari yang manakah musyabbah, manakah musyabbah bih, adat tashbih dan wajhus syabah daripada contoh yang diberikan di atas ini. Kita kelaskan yang manakah musyabbah, musyabbah bih, adat tashbih dan wajhus syabah. Baiklah, jom kita buat bersama-sama. Ustazah akan terjemahkan soalan. Soalannya adalah ayyin arkan at-tashbih fima ya'ti. Ayyin tentukan arkan rukun-rukun, arkan rukun-rukun at-tashbih, rukun tashbih lah, fima ya'ti pada yang berikut. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Ka'anna wajhu Fatimati badrun. Ka'anna wajhu Fatimati badrun.
Ka'anna wajhu. Seumpama, ataupun wajah Fatimah seperti, kita terjemahkan wajah Fatimah ataupun rupa ataupun muka Fatimah seperti badrun. Badrun bulan. Muka atau wajah Fatimah seperti bulan. Baiklah. Jadi manakah dalam ayat ini al-musyabbah? Wajah Fatimah seperti bulan. Jadi manakah al-musyabbah dalam ayat ini? Al-musyabbahnya adalah wajhu Fatimah. Jadi wajhu Fatimah adalah al-musyabbah sebab kita nak umpamakan wajah Fatimah. Baiklah, kita nak umpamakan wajah Fatimah tu macam apa? Kita umpamakan wajah Fatimah tu seperti bulan. Jadi bulan itu adalah musyabbah bih. Bulan adalah musyabbah bih. Kemudian tengok pula, ada dah adat tashbih dalam ayat nombor 1? Ada kan? Okey, iaitu ka'anna. Ka'anna adalah satu-satunya huruf tashbih yang duduk di permulaan ayat. Kalau adat tashbih yang lain duduk di tengah-tengah antara musyabbah dan musyabbah bih. Hanya ka'anna sahaja duduk di permulaan. Dan ka'anna juga adalah adat tashbih, iaitu perkataan perumpamaan. Jadi adat tashbih adalah ka'anna. Maka kita tulis ka'anna. Seterusnya dalam ayat yang pertama ini ada tak wajah syabah? Okey, tak ada kan? Bila tak ada, kita buat macam ni, dash. Wajah syabah tu maksudnya sifat yang sama yang ada pada Fatimah dan pada bulan. Tak disebutkan di sini sifat yang sama tu. Jadi tak ada lah wajah syabah dalam ayat ni sebab tak disebutkan. Jadi kalau sifat yang sama tu apa? Berseri-seri. Bulan kalau malam nampak berseri kan. Kalau langit ada bulan, nampak malam tu macam cantik sebab ada bulan yang menyinari, menyerikan malam. Macam tu jugalah wajah Fatimah yang ceria tu berseri-seri. Itu sifat yang sama yang ada pada wajah Fatimah dan pada bulan. Tapi sifat yang sama itu tak disebutkan di dalam ayat ni, maka wajah syabahnya tak disebutkan, kita tolak sebab tak ada wajah syabah kat sini, dalam ayat ni. Seterusnya kita tengok pula ayat yang kedua. Al-ma'u kasalji fi burudatin. Al-ma'u maksudnya air itu, kasalji seperti salji, fi burudatin sejuknya. Dalam ayat ni diumpamakan air macam salji. Apa sifat yang sama yang ada pada air dan pada salji? Sejuk. Contohlah macam, contoh kan, hujan satu hari. Pagi kita nak masuk ayak, contoh nak ambil wuduk, ayak sejuk lah sebab hujan. Jadi ayak yang sejuk kamu umpamakan macam salji. Ayak tu umpama salji sejuknya. Jadi kita mengumpamakan dalam ayat ni, kita umpamakan air. Kita nak buat perumpamaan tentang air. Jadi air itu adalah musyabbah. Maka kita tulislah al-musyabbah al-ma'ud pada kotak al-musyabbah. Kemudian kita umpamakan air itu dengan apa? Kita umpamakan air dengan salji. Jadi ataupun kita samakan air itu macam salji. Jadi kita tulislah as-salji itu al-musyabbah bih. Kemudian seterusnya ada tak huruf tashbih? Ada tashbih, ada, iaitu ka. Maka kita tulis di sini al-kafu, kaf. Seterusnya ada tak wajah syabah ataupun sifat yang sama yang ada pada air dan pada salji? Ada kan? Disebutkan di sini itu sejuknya. Baiklah, jadi fil burudah adalah wajah syabah. Baiklah, seterusnya yang ketiga, al-alimu sirajul ummah. Orang alim itu, letak maksudnya, mula letak maksud, al-alimu, orang alim itu, sirajul ummah, lampu umat. Fil hidayati,
dari sudut memberi petunjuk. Fil hidayati dari sudut memberi petunjuk. Jadi kita nak umpamakan, kita nak buat ayat perumpamaan tentang apa? Kita nak buat perumpamaan tentang orang alim. Jadi orang alim ni kedudukannya sebagai musyabbah, sebab kita nak buat perumpamaan tentang diri dia. Kemudian kita samakan orang alim tu dengan apa? Ataupun kita umpamakan orang alim tu macam apa? Kita umpamakan orang alim macam lampu umat. Jadi lampu umat ni adalah musyabbah bih. Baiklah, seterusnya ada adat tashbih. Orang alim itu lampu umat dari sudut memberi petunjuk. Tak ada. Jadi tak ada, kita tolak. Adat tashbih tak ada, jadi kita tolak. Kemudian wujuh syabah. Sifat yang sama yang ada pada orang alim dan pada lampu. Ada kan sifat yang sama itu fil hidayah, memberi petunjuk. Orang alim, kalau orang alim, kalau dia mendakwah, kalau dia dakwah orang, dia akan menunjukkan orang tu ke jalan yang benar. Macam tu jugalah kalau lampu, kalau kita suruh jalan yang gelap, lampu tu walaupun di malam yang gelap akan tetap tunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akan sampai kepada jalan. Kalau kita nak balik rumah, walaupun gelap tapi kita suluh dengan lampu, kita akan selamat sampai ke rumah. Jadi sifat yang sama yang ada pada orang alim dan pada lampu adalah menunjukkan jalan yang betul ataupun memberi petunjuk. Maka ini adalah wajuh syabah. Nak kenal wajuh syabah senang je. Wajuh syabah selalunya ada fi dan dia duduk di hujung. Fi dan perkataan sepasnya adalah wajuh syabah. Kebiasaannya macam ni. Baiklah, jadi wajuh syabahnya adalah fil hidayati. Ini jawapannya. Kita sambung pula pada latihan yang seterusnya, iaitu latihan yang kedua. Ayyin al-musyabbah wal-musyabbah bih fima ya'ti. Ayyin maksudnya tentukan. Al-musyabbah, perkataan yang menjadi musyabbah, maksudnya yang kita nak umpamakan tu, kita nak buat perumpamaan tentang dia. Dan al-musyabbah bih yang kita nak samakan dengan yang pertama, fima ya'ti, pada ayat yang diberikan di bawah. Baiklah, jom kita buat sama-sama dan mohon kamu salin maksud ataupun terjemahan setiap ayat ni pada nota kamu. Yang pertama, anta kasyamsi fil dhiya'i. Anta kasyamsi fil dhiya'i. Anta maksudnya apa? Duk jumpa anta selalu dah mengaji dalam kelas kan? Bukan mengaji dalam kelas, dalam perbualan seharian kita guna perkataan tu. Anta maksudnya kamu. Ka seperti asyamsi. Asyamsi ni pun dah mengaji darjah 1. Asyamsi maksudnya matahari. Fil dhiya'i, yang bercahaya. Jadi apakah sifat yang ada di antara kamu dan matahari? Sifat yang ada ataupun sifat yang sama yang ada pada kamu dan pada matahari di sini adalah bercahaya. Maksudnya di sini wajah orang tu dia bercahaya macam matahari. Kan matahari kan bila terbit waktu pagi nampak macam ceria, pagi tu cerah, jadi nampak pemandangan nampak cantik. Macam wajah orang tu lah, wajah orang tu ceria. Bila orang tu ceria, wajahnya seolah-olah bercahaya. Jadi dalam latihan ini diminta untuk kamu keluarkan 2 sahaja daripada rukun tashbih, iaitu al-musyabbah dan musyabbah bih. Jadi kita cari mana dia dalam ayat yang pertama ini al-musyabbah. Al-musyabbahnya adalah, kamu kena ingat al-musyabbah tu orang yang kita nak buat perumpamaan tentang dia. Jadi dalam ayat ni al-musyabbahnya adalah anta. Kita nak buat perumpamaan tentang kamu. Kemudian musyabbah bih apa? Kita samakan ataupun kita umpamakan orang tu dengan apa? Kita umpamakan dengan matahari. Maka matahari itu adalah al-musyabbah bih. Kita tulis asyams. Baiklah, seterusnya kita tengok pula contoh nombor 2. Contoh nombor 2,
Mohon salin baris sekali dan salin maksud. Qalbu Abi Jahlin yushbihul hijarata qaswatan wa salabatan. Qalbu Abi Jahlin yushbihul hijarata qaswatan wa salabatan. Qalbu, apa maksud qalbu? Qalbu maksudnya hati. Hati Abu Jahal. Hati Abu Jahal seperti. Yushbihu seperti al-hijarata batu. Hati Abu Jahal seperti batu. Qaswah wa salabah yang keras. Ataupun qaswah wa salabah kerasnya. Jadi dalam ayat ni kita nak buat perumpamaan tentang apa ni? Kita buat perumpamaan tentang hati Abu Jahal. Kita umpamakan hati Abu Jahal dengan apa? Kita umpamakan hati Abu Jahal ni macam batu. Sebab apa kita umpamakan hati Abu Jahal macam batu? Sebab hati Abu Jahal dan batu ada sifat yang sama, iaitu keras. Hati Abu Jahal ni keras sebab apa? Tak mau terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dekat sini kita cari je mana musyabah dan mana musyabah bih. Okey, jadi dekat sini kita nak buat perumpamaan tentang hati Abu Jahal. Jadi bila kita nak buat perumpamaan tentang sesuatu, maka dia sebagai musyabah. Jadi tulis dekat sini qalbu Abi Jahlin, sebab kita nak buat perumpamaan tentang hati Abu Jahal. Kemudian kita samakan hati Abu Jahal tu dengan apa? Kita samakan dengan batu, al-hijarah. Maka al-hijarah itu adalah musyabbah bi. Senang saja. Baiklah, kita tengok pula contoh yang ketiga. Muhammadun mislul asadi fi syaja'ati. Muhammad seperti singa beraninya. Muhammad seperti singa beraninya. Jadi Muhammad dengan singa tu berkongsi satu sifat yang sama, iaitu berani. Tapi dalam ayat ni kita nak buat perumpamaan tentang siapa? Kita nak buat perumpamaan ataupun kita nak ceritakan tentang Muhammad. Jadi Muhammad adalah musyabbah. Kemudian yang kita nak samakan dengan Muhammad dalam ayat ni adalah singa. Maka singa adalah al-musyabbah bi al-asad. Baiklah, selesailah latihan yang kedua. Seterusnya kita sambung latihan yang ketiga, iaitu istakhrij mimma ya'ti arkanut tashbih. Istakhrij mimma ya'ti arkanut tashbih. Maksudnya di sini istakhrij, keluarkan, mimma ya'ti daripada ayat yang berikut, arkan at-tashbih, rukun-rukun tashbih. Jadi rukun tashbih ada 4 kan. Yang pertama musyabbah, kedua musyabbah bi, adat tashbih dan wajhul syabah, dan Ustazah dah terangkan dah apa maksud keempat-empat perkataan ini. Jadi sekarang kita akan cuba keluarkan, kita akan cuba kelaskan perkataan manakah musyabbah, yang manakah musyabbah bi, adat tashbih dan wajhul syabah. Jadi mari kita buat bersama-sama. Mohon kamu salin baris sekali dan mohon salin maksud juga. Jangan buat latihan saja. Tak faham maksud susah juga, sebab nanti kalau soalan yang sama masa periksa tak boleh buat sebab tak faham maksud. Baiklah, ka'anna akhlaqaka fi lutfiha nasimus sabahi. Akhlak kamu seperti, kita terjemahkan akhlak kamu seperti. Ka'anna ni seperti, akhlak kamu, akhlaqaka akhlak kamu. Jadi kita buatlah ayat sedap sikit. Akhlak kamu seperti fi lutfiha, dari segi kelembutannya, fi lutfiha, dari segi kelembutannya, nasimus sabahi, angin pagi ataupun bayu pagi. Akhlak kamu seperti dari segi kelembutannya bayu pagi ataupun angin pagi. Bayu pagi lah, nasimus sabah lebih tepat bayu pagi. Okey. Kenapa, apa yang dia maksudkan dengan nasimus sabah? Nasimus sabah ni bayu pagi, sebabnya angin yang paling lembut bertiup adalah angin pada waktu pagi.
Waktu tu kalau kita keluar rumah jogging ke, angin memang tiup lembut, waktu tu rasanya rasa nyaman, rasa sejuk. Jadi dalam ayat ni diumpamakan apa? Diumpamakan akhlak seseorang itu dengan bayu pagi. Maksudnya akhlak dia tu lembut, beradab, sopan. Macam angin pagi. Angin pagi kan kalau tiup lembut, tak tiup kasar, tak tiup sampai terbang habis barang-barang. Angin pagi tiup lembut je. Tu maksud dia. Macam akhlak dia ni lembut, sopan, beradab. Bukan marah tak tentu pasal, baling barang mata-mata, bukan macam tu. Jadi bila akhlak dia sopan, lembut, kita umpamakan macam angin pagi ataupun bayu pagi. Jadi jom kita keluarkan sama-sama mana musyabbah. Baiklah, dalam ayat ni musyabbah ni adalah akhlaqaka. Sebab kita nak buat perumpamaan tentang akhlak orang. Jadi musyabbah ni adalah akhlaqaka. Okey, kemudian kita umpamakan akhlak dia dengan apa? Kita umpamakan akhlak dia dengan bayu pagi. Bayu pagi, kita samakan akhlak tu macam bayu pagi. Jadi bayu pagi itu adalah musyabbah bi. Ada tashbih dalam ayat ni? Ada, iaitu ka'anna. Tulislah ka'anna di sini. Kemudian ada wajhus syabah, iaitu sifat yang sama yang ada pada akhlak dan pada bayu pagi. Ada. Itu lembut, fi lutfiha. Okey, dalam ayat yang pertama saya nak beritahu kat hampa wajhus syabah ni duduk di tengah-tengah. Sebab tu saya kata hampa kena faham maksud juga. Kalau hampa faham maksud, mudahlah nak jawab. Dia jarang wajhus syabah ni datang. Wajhus syabah ni jarang datang di tengah-tengah ayat. Selalunya wajhus syabah akan duduk paling hujung. Tapi terkadang wajhus syabah ada juga duduk di tengah-tengah ayat. Nak kena wajhus syabah tu selalunya ada fi lah. Fi lutfiha, fil hidayah, macam tu. Okay, ini adalah jawapannya, wajhus syabah fi lutfiha. Kemudian kita tengok pula nombor 2, al-azimah as-sadiqah, keazaman yang benar, kasayfil qati', seperti pedang yang memutuskan. Dekat sini kita nak umpamakan keazaman tu macam pedang. Maksudnya bila kita dah tekad buat sesuatu benda tu, kita akan tetap dengan pendirian kita. Orang kiri kanan hasut pilih macam mana pun tak akan berubah pendirian. Macam pedang yang memutuskan. Sebab kalau pedang tu dah putuskan satu benda tu, contoh pedang tu dah putuskan tali tu dah tak boleh tali tu dah tak boleh bertukar dah, tak boleh bersambung dah. Dia akan kekal macam tu. Dia seumpama keazaman yang kukuh lah. Jadi kita dah tetap pendirian. Orang hasut macam mana pun kita takkan terikut. Jadi al-azimah as-sadiqah, pendirian yang betul seperti pedang yang memutuskan. Baiklah, dalam ayat ni kita umpamakan apa? Kita nak buat perumpamaan tentang apa? Kita buat perumpamaan tentang keazaman yang betul, yang tepat, yang kukuh. Jadi kedudukan al-azimah as-sadiqah sebagai musyabbah. Tulislah dekat sini. Baiklah. Kemudian al-musyabbah bih ada tak? Kita samakan al-azimah as-sadiqah ni dengan apa? Disamakan dengan pedang yang memutuskan kan? Jadi jawapan dia adalah as-sayfu al-qati'. Kemudian ada tak dalam ayat ni ada tashbih? Ada, iaitu al-kaf. Ada wajhus syabah? Tiada. Tak ada wajhus syabah. Maka macam inilah jawapannya. Kemudian kita tengok nombor 3. Nombor 3 tadi dah ada dalam ayat, contoh ayat yang sebelum ni. Tak apa, kita buat sekali lagi. Al-alimu, orang alim itu, sirajul ummati, lampu umat, fil hidayah. Kita umpamakan orang alim macam
lampu, dari sudut memberi petunjuk. Jadi al-alim, orang yang kita nak buat perumpamaan adalah al-alim, maka dia adalah al-musyabbah. Kita umpamakan orang alim tu macam lampu umat. Okey, kemudian lampu umat ni kedudukan sebagai musyabbah bih. Musyabbah bih tu maksudnya kita nak samakan dengan yang pertama ni. Yang nak disamakan dengan yang pertama ni, tu maksud musyabbah bih. Jadi sirajul ummah. Okey, ada tashbih. Ada tashbih tiada, maka buatlah dash macam ni. Ada wajh syabah, sifat yang sama yang ada pada keduanya. Ada, iaitu fil hidayah. Baiklah. Maka inilah dia jawapannya. Baiklah, selesailah sudah. Latihan 1, 2 dan latihan 3 kita. Harap kamu faham latihan at-tashbih ini. Wallahu a'lam bissawab.